hanya membaling batu kepada Dajjal. Kuat iman pada zaman tu, lepas baling batu je dengan Dajjal ni. Kalau dia keluar pada 3 zaman terawal yang dipuji oleh Rasulullah. Akan tetapi, nampak? Sebutan ini bertepatan dengan hadis Nabi. Akan tetapi, kata Hudzaifah, Dajjal itu akan keluar pada satu zaman di mana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kuat beragama hanyalah terlalu sedikit, yang berpengetahuan agama hanyalah terlalu sedikit, dan yang mempedulikan saudara se-Islam yang lain adalah terlalu sedikit. Hak beriman betul tinggal golongan yang sangat minoriti sahaja. Dengan sebab itu ramai berbondong-bondong yang akan mengikuti Dajjal. Wal'iyadzubillah. Kenapa wal'iyadzubillah? Kerana sesiapa sahaja yang mengikuti Dajjal, maka dia akan melaksanakan tuntutan pertama dan terakhir Dajjal, iaitulah untuk mensyirikkan Allah dan mengaku bahawa dia adalah Tuhan sekalian alam. Wal'iyadzubillah. Habis tuan, habis. Kita tengok hadis malam ni, tuan-tuan tengok bagaimana orang ramai akan mengikuti berbondong-bondong di belakang Dajjal, aduwullah wa la'anahullah. Sebelum kita masuk hadis yang tentang cabaran pada zaman Dajjal tu, dia ni dulu saya sebut dah bulan berapa itu, sebut dah sikit bahawa Dajjal ini manusia. Dia manusia, yang tu tak ada khilaf. Yang khilaf ialah siapa ibu dan ayah dia, dan pada zaman siapakah dia dilahirkan. Yang tu khilaf, tak payah bincang. Yang paling penting dia ada ke tak? Ada. Sudah dilahirkan ke belum? Sudah dilahirkan. Sudah besar ataupun masih kanak-kanak? Sudah pun besar. Kemudian dia ni macam mana Ustaz? Dia ni minal munzarin, di kalangan makhluk yang dipanjangkan umurnya. Antara makhluk yang dipanjangkan umurnya beribu-ribu tahun, bahkan puluhan ribu tahun umurnya adalah Iblis la'anahullah. Iblis laknatullahi alaih. Dia minta dengan Allah, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis asalnya dia ada umur yang tertentu. Kemudian dia mohon dengan Allah. Ketika dia buat dosa dengan Allah, dia minta, ya Allah, panjangkan usia aku dan keturunanku sehingga hari kiamat. Iblis pun orang kata sedang diri. Sedang diri Iblis. Dia tak kata, ya Allah, panjangkan umur aku selama-lamanya. Tak berani dah. Ya Allah, panjangkan umur aku sehingga kiamat. Maksudnya Israfil tiup sangkakala, Iblis dan semua syaitan juga akan mati. Maka Iblis hidup daripada dahulu sampai malam ni. Antara yang berusia panjang minal munzarin, yang dipanjangkan usia adalah Isa alaihissalam. Ribuan tahun yang lalu Nabi Isa diangkat naik ke langit yang kedua. Sehingga saat malam ini Nabi Isa belum merasakan kematian. Dia hidup. Antara makhluk yang dipanjangkan nyawa dan umurnya oleh Allah adalah Dajjal laknatullahi alaih. Dajjal. Seorang sahabat nama Tamim ibn Aus Ad-Dari naik kapal bersama dengan 30 orang lain menuju ke suatu tempat. Cerita ni tidak didetailkan. Kalau detail lagi panjang. Bahkan dalam hadis cerita ni juga lebih kurang 1, 2, 3, 4 muka surat. Panjang juga. Itu pun tidak didetailkan 4 muka surat cerita ni. Hadis riwayat Imam Muslim. Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu seorang sahabat. Kadang-kadang ada nama dia riwayatkan hadis. Naik kapal. Wallahu alam ke mana bersama dengan 30 orang kawan yang lain.
Di tengah laut perjalanan, ombak kuat. Maka Tamim dan 30 orang lagi hilang arah tujuan selama 30 hari. Sesat selama 30 hari. Keluar dengan kapal, sampai tengah laut, ombak kuat. Kemudian kapal berpusing. Kapal tadi sampai di suatu tempat, dia berpusing dengan kuat, ditolak oleh arus laut, kanan ke kiri, ke depan dan ke belakang, dan tak tahu ke mana hala tuju selama 30 hari. Akhirnya, ini hadis Sahih Muslim, kapal kami sampai di sebuah pulau. Kami pun berhenti di pulau tadi, turunkan perahu kecil dan menuju ke pulau. Ketika sedang berehat dan mencari keperluan di pulau, keluar seekor binatang yang sangat lebat bulunya, sehingga menutup bahagian depan dan bahagian belakang binatang tadi. Sahabat ni tuan-tuan, orang Arab, tuan-tuan jangan kata mereka tak ada zoo kot ustaz, mereka tak boleh bagi tahu yang tu nama dia pelanduk ke, gajah ke, yang tu zirafah ke. Tuan-tuan sekalian, Madinah Al-Munawwarah pada zaman Rasulullah hidup dikelilingi oleh hutan tebal. Madinah. Yang tu kena belajar mata pelajaran Atlasul Hadis, peta hadis. Madinah pada zaman Rasulullah dikelilingi oleh hutan tebal. Tebalnya hutan pada zaman Nabi, sehingga kan para sahabat selalu terserempak dengan singa, gajah, binatang-binatang buah ni dalam hutan, kecuali di bahagian utara. Sini utara, belah sini. Di bahagian apa sini? Barat laut, tenggara, barat daya ke apa tu? Yang sebelah sini. Hanya bahagian situ sahaja, di bahagian utara Madinah sahaja pada zaman Rasulullah yang kawasannya terbuka, tak ada hutan tebal. Sebab tu waktu perang Khandaq, Nabi hanya membuat parit gergasi di kawasan yang terbuka tu saja. Kawasan lain Madinah, kenapa tentera musuh tak serang? Kerana jawapan dia, kawasan lain Madinah dikelilingi oleh hutan tebal, dan sebahagian kawasan lain Madinah dikelilingi oleh tanah yang panas. Hak burkan tu, hak tanah panas tu, tak boleh lalu, tentera tak boleh lalu kawasan tu. Okey, kembali pada tajuk tadi. Jadi para sahabat ni, sahabat pernah melihat binatang-binatang. Kalau binatang itu pernah dilihat dan dikenali sahabat akan sebut binatang itu binatang apa. Tapi disebabkan binatang ini kali pertama sahabat tengok, dipenuhi oleh bulu yang menutup muka dan keseluruhan tubuh dia. Maka kata Tamim ibn Aus Ad-Dari, kami melihat binatang yang pelik ini yang ditutupi seluruh badannya dengan bulu, dan akhirnya binatang itu menghampiri kami. Keluar pulau lepas 30 hari, lalu kawasan berombak yang tinggi tadi ni, jumpa satu pulau, turun dengan perahu kecil, duduk situ, keluar seekor binatang tu datang ke mereka. Akhirnya bila sampai ke dekat, binatang tu berkata, "Man antum?" Binatang tu tanya pula, "Kalian siapa?" Terjun laut balik tak tuan-tuan? Binatang, lembu mai kita. Dia kata, "Pakcik, mai mana ni? Tak pernah nampak lembu." Allahu Akbar. Berani orang Arab, tuan-tuan tengok. Bila binatang tadi datang, dahlah binatang tu pelik, dia datang, dia tanya, "Man antum?" Siapa kalian? Bercakap bahasa Arab. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis ni. Maka jawab Tamim ibn Aus Ad-Dari, kami pun jawab kepada binatang tadi, "Ya Rasulullah." Rupanya Tamim duk cerita ke Nabi kisah ni. Nak suruh Nabi hurai apa dia ni, "Ya Rasulullah, pulau tu pulau apa? Binatang tu binatang apa? Benda apa ni yang kami duk tengok ni, ya Rasulullah?" Maka kami pun jawab kepada binatang tadi, "Kami pemuda Arab
Ketika itu ke-30 orang ini kesemuanya beragama Nasrani, Kristian, belum Islam. Ada Kristian yang Arab, bukannya semua orang Kristian di Eropah kan, ada yang Arab. Jadi mereka pun jawab, kami orang Arab, pemuda Arab daripada semenanjung tanah Arab, kami keluar dengan kapal, kemudian sesat selama 30 hari, tak tahu ke mana, kanan ke kiri, ke depan ke belakang, ditolak oleh ombak yang kuat, akhirnya terdampar di pulau ni. Kemudian kami tanya binatang tadi, dan tanya lagi, patutnya lari lama dah. Dia tanya pula, wama anti, kamu ni benda apa? Takkan nak tanya nama apa? Maka sahabat ni Tamim bin Aus kata, kamu ni benda apa? Jawab binatang tadi, ana al-jassasah, tu nama dia. Jangan buat nama anak pula, anak pula kan, Muhammad Jassasah ni nama binatang tak elok ni. Para ulama khilaf pendapat. Antara pendapatnya mengatakan bahawa Jassasah ini ialah iblis. Antara pendapatnya ialah Jassasah ini ialah iblis yang berupa. Lepas tu banyak lagi pendapat lain, macam-macam pendapat lain, banyak kan, banyak pendapat. Anal Jassasah, binatang tu kata, nama aku Jassasah. Lalu Tamim dan kawan-kawannya tanya, Jassasah tu benda apa? Apa tugas dia? Lalu jawab Jassasah tadi, di dalam gua sana, di tengah-tengah pulau, ada seorang lelaki. Dia tak jawab soalan ni, Jassasah tu apa? Di dalam gua, di tengah-tengah pulau, ada seorang lelaki yang sangat ingin untuk berjumpa dengan kalian. Pulau yang sebulan sesat, baru jumpa satu pulau yang tak ada manusia, tiba-tiba ada seorang lelaki di pulau tu. Sangat teringin untuk berjumpa dan bertanyakan kepada kalian. Maka jawab Tamim ibn Aus, ayuh kita berjumpa dengan dia. Punya berani orang Arab. Ayuh jom pergi jumpa pula. Dah lah duk bersembang dengan binatang tadi. Kemudian binatang ni bawa, Jassasah ni bawa masuk sampai satu tempat. Apabila kami masuk ke dalam gua itu, tempat yang tersembunyi itu, maka kami dapati di dalamnya ada seorang manusia lelaki. Manusia, mata dua, hidung, mulut, telinga, rambutnya panjang, kerinting, tubuh badannya sangat besar. Manusia, bukan jin. Kedua-dua tangannya diikatkan dengan besi yang keras dan banyak, sehinggalah ke lehernya. Kita kalau baca bahasa Arab, kita tak tahu maksud dia macam mana. Belajar dengan guru, guru tunjuklah, diikat macam ni. Sini. Dua-dua tangan tak di sini, kemudian ikat dengan rantai besi. Tak boleh bergerak sedikit pun. Dan kedua-dua kakinya dirapatkan pahanya sampai ke dada. Rapat macam tu, kemudian diikat dengan besi yang banyak. Lalu berkata lelaki itu kepada kami, man antum, siapa kalian? Kami pemuda Arab, Kristian, Nasrani, keluar daripada semenanjung tanah Arab. 30 hari kami sesat di tengah laut, cerita semua, dan akhirnya kami jumpa dengan Jassasah di pulau kamu. Pulau kamu lah, tak ada manusia tahu tu di situ, pulau kamu. Lalu bertanyalah mereka ni, wama anta, kamu ni benda apa? Tamim tanya, kamu ni benda apa? Duduk berseorangan di sebuah pulau yang tidak ada manusia, tak tahu berapa puluh tahun, makan ke tidak, dan bagaimana dia hidup, bagaimana dia tidur dalam keadaan yang begitu unik dan pelik. Kamu ni benda apa? Tanya Tamim dan juga kawan-kawan dia. Tanpa menjawab soalan Tamim ibn Aus, seperti mana binatang Jassasah tadi tak jawab juga, maka dia terus tanya, aku bertanyakan kepada kalian 4 soalan. Soalan yang pertama, apakah keadaan Nakhlu Baisan, kebun Baisan? Mereka ni jawab,
pohonnya masih mengeluarkan buah-buah kurma yang banyak. Jawab lelaki pelik yang diikat tadi ni, sesungguhnya sudah sangat hampir satu masa kebun itu tidak akan lagi mengeluarkan buah-buahnya walaupun sebiji. Satu Bagaimanakah keadaan Buhairah Tabariyah? Bagaimana keadaan Tasik Tabariyah? Apakah airnya masih banyak? Jawab mereka, airnya masih banyak. Sesungguhnya sudah sangat hampir airnya akan kering dan tidak akan dapat dimanfaatkan oleh penduduk sekitarnya. Jadi dia ni duk beritahu ni. Apa petanda dia? Dan yang ketiga dia tanya tentang Ainu Zughar. Bagaimana keadaan mata air Zughar? Jawab mereka, mata air Zughar juga masih banyak. Jawab lelaki yang diikat tadi, akan sampai satu waktu, sudah hampir, air itu juga akan kering. Apa berita Nabi kepada orang-orang yang tidak tahu membaca? Tengok tanya soalan dia. Soalan biadab Apa khabar tentang Nabi kepada orang-orang yang tak tahu membaca? Nabiul Ummiyin. Dia tanya. Nabi kepada orang buta huruf. Jawab pemuda Nasrani 30 orang, Nabi itu dah keluar dan dia dah berhijrah ke Madinah. Aqatalahul Arab, adakah orang Arab berperang dengan dia? Ya, orang Arab berperang dengan dia dan dia menang setiap kali peperangan. Jawab lelaki ini, sesungguhnya beruntunglah mereka-mereka yang mengikuti lelaki itu, dan beruntunglah sesiapa-siapa yang taat kepada lelaki tersebut. Sesungguhnya aku ialah, kan saya lelaki tadi kan, tadi tuan-tuan duk bayang saya pula, aku ialah Al-Masihud Dajjal. Dia pun jawab. Tuan-tuan sekalian, maksudnya dalam alam ini tuan-tuan, semenjak Allah cipta Dajjal, dia dilahirkan oleh ibu dia daripada pasangan ibu dan ayah, kemudian dia membesar, kemudian ditangkap dan diikat di pulau itu. Oleh siapa-siapa tu kita tak payah cerita, yang tu sebab khilaf dia terlalu banyak. Cumanya sampai ke saat malam ini, di situlah dia berada, di pulau itulah dia berada. Adakah mustahil untuk sampai ke pulau tu? Tak mustahil. Pulau itu ada jalan untuk sampai, cumanya susah. Dan pulau itu tak terletak di bawah perut bumi, tidak terletak pada langit 1 dan 2. Pulau itu terletak di atas muka bumi ini, di atas laut muka bumi ini. Dan di situlah tinggalnya Dajjal laknatullahi alaih. Dan di kalangan manusia ada yang pernah jumpa, iaitu siapa? 30 ni orang ni. Yang ada hadis sahih 30 orang ni. Yang teori-teori lain ada orang masuk apa semua jumpa, yang tu kita tak tahu. Boleh jadi sebab benda tu mungkin. Sebab pulau itu bukan mustahil untuk sampai. Pulau tu duduk di atas muka bumi ni. Dan dia ada jalan biasa, bukannya nak kena jampi baru boleh sampai, tak. Seperti mana Tamim dan 30 orang boleh sampai sebab tersesat, ditolak oleh ombak yang kuat, ditolak oleh arus laut yang kuat, maka siapa-siapa pun yang sesat juga boleh sampai ke pulau yang sama. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian kata Nabi SAW, dia akan keluar. Dan apabila dia keluar, dia akan keluar di suatu tempat yang bernama Asfahan ataupun Khurasan. Asfahan ataupun Khurasan. Kedua-dua tempat ini ada di Iran. Hadis yang pertama sebut Asfahan, hadis yang kedua sebut Khurasan. Kata para ulama, yang mana satu yang betul? Ulama kata kedua-duanya tidak bercanggah. Kemungkinan dia keluar di Khurasan, kemudian dia pergi ke Asfahan dan mengumpulkan pengikut-pengikutnya di Asfahan. Kerana kata Rasulullah, apabila Dajjal keluar, dia akan membawa seramai 70,000 bilangan pengikut-pengikut kanannya. Kesemuanya adalah Yahudi. Dan kesemuanya berpakaian seperti ulama Yahudi, alaihimut tayalisah. Pakaian jubah. Jadi kebanyakan Rasul pakaian dia macam ni, macam jubah ni,
dia ada dua tempat buka. Satu tempat buka di atas ni, tempat leher ni, satu tempat buka di bawah.